Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengulas buku. Nama saya Nordina binti Hamzah dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih kepada IPG Kampus Ipoh kerana mengundang saya untuk berbicara buku dalam talian. Okey, saya teruskan. Buku yang saya pilih untuk dibicarakan ialah buku Ustaz Kazim, iaitu 40 pesanan terbaik Ustaz Kazim. Okey, dekat mana saya beli buku ni? Saya beli sewaktu jualan murah sempena penutupan gudang. Tahun diterbitkan pada tahun 2500 oleh Utusan Karya Sendiran Berhad. Terlalu banyak buku yang saya beli, tapi salah satu buku yang saya beli ialah buku Ustaz Kazim. Okey, yang seterusnya, gambar ni yang ada ni gambar semasa saya membeli belah di gudang utusan pada 20 Disember 2019 bersama-sama dengan keluarga saya. Itu ya, saya masih ingat lagi bila saya beli buku Ustaz Kazim ni. Okey, saya akan menceritakan tentang keistimewaan buku Ustaz Kazim ni. Mula-mula kita tengok dari segi kulit lah. Apa yang istimewa dari segi kulit? Ni kulit buku depan, ini kulit buku belakang. Kalau kita lihat kulit buku ni sahaja, tengok cara dia tulis font, tulisan, kemudian ada perkataan bestseller dan gambar Ustaz Kazim tu sendiri menjadi daya tarikan. Ya, jadi yang dekat belakang ni pun wahai sekuat mana pun, walau sekuat mana pun fizikal kita, mental dan spiritual seseorang, dia sebenarnya insan yang lemah. Jadi kalau orang yang ingin belajar, dia akan beli buku ni ya, untuk menjadi seorang insan yang lebih tawaduk kepada penciptanya. Okey, tajuk buku ni. Tajuk buku ni pun menarik sebab Ustaz Kazim pilih 40. 40 ni memberi konotasi yang sangat banyak. Ya, 40 pesanan terbaik Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ni memang seorang selebriti. Ustaz selebriti. Jadi kalau dia tulis tajuk macam ni dah merupakan satu daya tarikan kepada kita sebagai pembaca. Okey, apa yang menyebabkan buku ni istimewa lagi ialah dari segi isi kandungan. Isi kandungannya. Menurut Ustaz Kazim, isi kandungan buku ni ada akidah, ada tentang kekeluargaan, ada tentang ujian hidup, zikir dan hiburan kepimpinan dan sebagainya. Tapi kepada saya, buku ni dapat memotivasikan kehidupan manusia. Okey, ini saya lihat keistimewaan buku ni dari segi grafik. Grafiknya memang cantik. Semua tajuk-tajuk ada grafik yang menarik. Dalam slide saya ni ada antara 2 grafik yang menarik dalam buku Ustaz Kazim ni. Kemudian dari segi bahasa, menurut Ustaz Kazim sendiri, dia menulis buku ni, dia ambil gaya bahasa macam dia sedang bercakap. Dan dia tulis semua dia di dalam bentuk buku. Dan Ustaz Kazim, kalau kita tahu, kalau dia berceramah, penuh dengan gelak ketawa, penuh dengan usul kecindan. Jadi bila kita baca buku ni, macam kita dapat bayangkan macam mana Ustaz Kazim memberi ceramah. Dan keistimewaan buku yang terakhir ialah Ustaz Kazim itu sendiri. Ustaz Kazim ni merupakan personality media Malaysia. Siapa yang tak kenal Ustaz Kazim? Sebelum Ustaz Kazim popular, saya telah mengikuti ceramah beliau dalam YouTube. Ustaz Kazim memang sangat berpengetahuan dan apabila memberi ceramah dan sangat memberi kesan kepada para pendengarnya. Okey, apakah kesan buku tu terhadap saya? Okey, pada pendapat saya, apabila kita membaca buku ni, kita dapat mengaktifkan minda kita, kita menjadi seorang yang berpengetahuan, dapat memberi motivasi, dapat menghilangkan stres, dapat meningkatkan memori dan kita dapat berfikiran analitik. Ya, ini kesan buku ini terhadap diri saya lah sepanjang PKP ni. Okey, akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada IPG Kampus Ipoh yang telah mengajukan program bicara buku secara dalam talian ini dan memberi peluang kepada saya untuk sama-sama berbicara tentang buku. Terima kasih, thank you, syukron, obrigado, gamsahamnida, gracias, danke, arigato, sesek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Tahzimah binti Ramli daripada unit T3 Majar Bahasa Melayu Minor Sejarah. Jadi pada bicara kali ini saya hendak membicarakan sebuah novel yang bertajuk Bicara Hati. Bicara Hati, penulisnya ialah Damia Hana. Dan saya memilih novel ini kerana novel ini banyak memberi gambaran ataupun ilmu tentang seseorang ataupun pengajaran kepada seseorang yang hendak meneruskan kehidupan dalam alam perkahwinan. Jadi sinopsis novel ni ialah dalam satu kemalangan kecil dan tidak disengajakan Tengku Syahran dan Zahlia. Maksudnya dia punya watak utama dalam cerita ni ialah Tengku Syahran dan Zahlia bertemu. Ketika itu Tengku Syahran sedang buntu memikirkan cadangan emaknya ingin menjodohkan dia dengan Linda. Linda ialah pilihan maknya, wanita pilihan mak dia. Jadi bila dia bertemu dengan Zahlia dalam kemalangan kecil kereta yang berlaku, Zahlia seorang yang miskin daripada rumah anak yatim. Zahlia tinggal rumah anak yatim daripada kecil sampai dia dah besar, dia dah keluar daripada rumah anak yatim, dia bekerja lah. Jadi tapi dia tidak mempunyai duit lah yang banyak untuk membayar ganti rugi terhadap kereta Tengku Syahran. Jadi oleh sebab itu Tengku Syahran ni dia mengambil kesempatan lah kepada Zahlia kerana dia hendak Zahlia menjadi bakal isterinya. Maksudnya berkahwin dengannya, lepas tu kahwin kontrak, dapat apa yang dia nak, dan dia akan bercerai lah. Tapi Tengku Zahlia juga mempunyai masalah pada ketika itu, jadi dia menerima tawaran Tengku Syahran untuk berkahwin dengannya kerana masalahnya ialah dia mempunyai rakan daripada rumah anak yatim tersebut, rakan daripada kecil, mempunyai sakit iaitu kanser. Jadi dia hendak membantu rakannya untuk membuat pembedahan dan memerlukan kos duit yang banyak lah. Jadi sebab itu dia menerima tawaran Tengku Syahran kerana dia tahu Tengku Syahran mempunyai duit yang banyak dan bolehlah memberi dia duit yang banyak. Jadi dia bersetuju untuk menjadi isteri kepada Tengku Syahran. Jadi oleh sebab itu lepas dikahwin, Tengku Syahran sangat menunjukkan perangai dia, iaitu dia bersikap ego, panas baran, langsung tidak melayan Zahlia sebagai seorang isteri lah. Jadi tapi oleh sebab itu mereka mengetahui yang perkahwinan mereka sebenarnya tidak bahagia, dan oleh sebab itu banyak konflik yang berlaku dalam rumah tangga mereka, menyebabkan mereka semakin muhasabah diri dan menyebabkan perkahwinannya terbitlah rasa cinta, kasih sayang dan kerinduan lah. Lagipun mereka tak sanggup nak bagi tahu dekat mak Tengku Syahran kerana ibu Tengku Syahran tu sangat menyukai Zahlia kerana sifatnya yang lemah lembut, sopan santun, baik hati dan lain-lain lah. Jadi pengajaran daripada cerita ni, saya amat tertarik kepada novel ini kerana bagi saya pengajaran yang pertama ialah suratan takdir yang menentukan kalau kita ada jodoh dengan orang tu, maksudnya tetap juga ada jodoh walaupun kita tengok Zahlia daripada latar belakang yang lain, Tengku Syahran daripada latar belakang yang lain, kelas sosial ekonomi yang lain, tapi dia masih suratan takdir menemukan mereka. Jadi jodoh sudah tertulis. Jadi mereka akan, maksudnya pada pengakhirannya mereka berkahwin walaupun pada permulaannya mereka mempunyai konflik keluarga yang sangat banyak, tapi lepas tu mereka bahagialah. Yang kedua ialah sebagai individu ataupun sebagai seorang wanita terutamanya, kita perlu memikirkan masa depan kita ke arah yang lebih hadapan dan panjang, kerana kita tidak boleh menerima seseorang yang kita tidak mengenali hati budinya, mengenali latar belakangnya sebagai seorang suami, kerana mungkin kita akan menderita lepas kahwin. Jadi seorang perempuan, seorang wanita khususnya perlulah mengenali bakal suami kita tu sebelum kita kahwin lah. Yang ketiga ialah kita perlulah seorang suami perlulah melayan seorang isteri dengan baik, walaupun mungkin perkahwinan tu tidak berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi kita boleh terbitkan rasa cinta dan kasih sayang tu sedikit demi sedikit. Lama-lama mungkin kita akan semakin bahagialah, perkahwinan kita akan sentiasa diberkati. Jadi daripada Bicara Hati ni kita dapat tengok penderitaan Zahlia selepas dia berkahwin, walaupun dia rasa yang tu sebenarnya main-main je, nak duit je, nak tolong kawan dia je, tapi
sebab keterlanjurannya dalam membuat keputusan menyebabkan dia menderita lah kerana berkahwin dengan Tengku Syahran. Tapi Tengku Syahran tu daripada keluarga yang baik, ibunya seorang yang baik. Jadi last sekali dia sayanglah dekat Zahlia dan melayan Zahlia dengan baik. Jadi cerita ni banyak menunjukkan konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang saya kira kadang-kadang ada yang berlaku dalam sehari-harian kisah benar. Jadi itu sahaja daripada saya, perkongsian daripada buku Bicara Hati Tamiya Hana. Boleh dapatkan di www.alaf21.com.my di Karang Craft buku. Terima kasih.